Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan sains tahun 6. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif kita pada hari ini ialah kita akan memerihalkan gerhana bulan dengan lakaran berdasarkan kedudukan bulan, bumi dan matahari dan juga berdasarkan sifat cahayanya. Jom. Rajah menunjukkan kedudukan matahari, bumi dan bulan ketika berlakunya fenomena gerhana bulan. Bulan mengelilingi bumi mengikut orbitnya. Apabila bulan memasuki ruangan bayang-bayang bumi, akan berlakunya gerhana bulan. Jadi, matahari, bumi dan bulan dalam satu garis lurus, barulah berlakunya gerhana bulan. Ingat ya, mesti dalam satu garis lurus. Kemudian, ia berlaku pada waktu malam dan bulan dalam keadaan fasa purnama. Boleh. Kenapa ia berlaku pada waktu malam? Kerana bahagian bumi yang sedang mengalami waktu malam sahaja yang sedang melihat bulan. Jadi ia berlaku dalam fasa purnama kerana pada fasa purnama matahari, bumi dan juga bulan adalah dalam satu garis lurus. Bagus. Kemudian bumi berada di antara matahari dan juga bulan. Jadi kita perlu perhatikan dekat sini, yang berada di tengah-tengah adalah bumi. Barulah berlakunya gerhana bulan. Jadi yang melindungi bulan adalah bayang-bayang bumi. Cahaya matahari yang bergerak lurus dihalang oleh bumi yang bersifat legap, iaitu tidak membenarkan cahaya menembusinya. Bumi ni bersifat legap, sebab tu kita tak boleh melihat menembusi bumi. Jadi apabila cahaya matahari dihalang oleh bumi yang legap, akan terbentuknya bayang-bayang yang gelap. Apabila terbentuknya bayang-bayang gelap ini dan bulan masuk ke kawasan bayang-bayang ini, jadi berlakunya fenomena gerhana bulan. Bayang-bayang bumi menutupi bulan dan gerhana bulan boleh berlaku sehingga 3 kali dalam satu tahun. Dan gerhana bulan ini dia mengambil masa selama beberapa jam untuk melengkapkan pergerakan dia, iaitu bulan mula memasuki kawasan bayang-bayang bumi sehinggalah bulan tersebut keluar daripada kawasan bayang-bayang bumi itu, iaitu gerhana bulan berlaku dalam beberapa jam. Okey, mari perhatikan. Rajah ini menunjukkan sempadan, iaitu garisan sempadan di mana ia menandakan kawasan gelap separa, iaitu penumbra, dan juga kawasan gelap penuh, iaitu umbra. Kawasan gelap separa ni bermaksud bayang-bayang yang berlaku ataupun yang terhasil dekat situ adalah tak cukup gelap dan di mana akan berlakunya gerhana bulan separa. Manakala sekiranya bulan telah memasuki kawasan umbra, iaitu kawasan gelap penuh, akan berlakunya gerhana bulan penuh. Jadi gerhana bulan penuh ni adalah apabila bulan telah ditutupi sepenuhnya dengan bayang-bayang bumi. Jadi apa yang akan berlaku? Mari kita perhatikan rajah yang seterusnya. Ini adalah pemerhatian gerhana bulan penuh dari bumi. Anda perhatikan bulan daripada bahagian kanan anda, iaitu ia mula memasuki kawasan gelap separa, iaitu kawasan penumbra, maka anda boleh nampak gerhana separa. Apabila dia masuk ke kawasan gelap, iaitu kawasan umbra, ia berlaku gerhana penuh. Tetapi jika anda dapat perhatikan dengan terperinci, dekat sini bulan tersebut dia bukan gelap gelita, dia akan gelap berwarna hitam dan sebagainya, tetapi dia bertukar menjadi warna kemerahan. Kenapa? Sebab berlakunya pembiasan cahaya daripada matahari. Sebab matahari dilindungi oleh bumi. Bumi berada dekat tengah tadi, betul? Jadi apabila bumi melindungi matahari yang besar tu, masih ada serakan cahaya dekat bahagian tepi. Contoh dia mudah. Seperti pada waktu pagi, matahari mula nak terbit, anda dapat perhatikan kawasan persekitaran adalah berwarna jingga dan kemerahan. Sama juga ketika matahari dah terbenam. Kawasan persekitaran juga akan nampak seperti jingga dan juga kemerahan. Itulah berlakunya serakan cahaya ataupun pembiasan cahaya. Boleh? Okey, jom kita tengok yang seterusnya pula.
Ini adalah raja bulan semata-mata apabila berlakunya gerhana bulan penuh. Anda dapat perhatikan ada warna hitam tu, itu adalah bayang-bayang bumi. Ia mula menutupi bulan kerana bulan mula memasuki kawasan bayang-bayang bumi, iaitu kawasan penumbra. Dia masuk kawasan penumbra dahulu, kemudian dia masuk ke kawasan umbra, di mana apabila bulan tersebut mula bertukar menjadi kemerahan macam tu. Sangat menarik. Okey, tempoh gerhana bulan berlaku dalam beberapa jam kerana bayang-bayang bumi yang besar dan saiz bulan yang kecil. Kita dapat perhatikan dekat sini rajah bagi fenomena gerhana bulan, iaitu pada bahagian kiri ini apabila mula tertutupnya bulan, ia masuk dalam kawasan penumbra, iaitu gerhana bulan separa. Apabila ia tertutup sepenuhnya, iaitu dia terlindung dengan bayang-bayang bumi sepenuhnya, ia telah memasuki kawasan umbra, berlakunya gerhana bulan penuh. Kemudian ia mula keluar daripada bayang-bayang bumi, ia adalah kawasan penumbra. Bagus, penumbra ni apa tadi? Kawasan separa gelap, gelap separa. Umbra adalah kawasan gelap penuh. Boleh? Ini adalah raja bulan di mana berlakunya fenomena gerhana bulan penuh. Okey, anda dapat perhatikan mengikut susunan yang telah cikgu letakkan dekat sini. Semasa berlakunya gerhana bulan penuh, iaitu di kawasan umbra, memang kita dapat perhatikan ia telah bertukar warna jingga kemerahan. Dekat sini. Boleh? Jadi sekarang mari kita lakarkan gerhana bulan. Pertama sekali kita perlu lukiskan dan lakarkan matahari, bumi dan juga bulan. Pastikan kedudukannya adalah betul, yang mana bumi mesti berada di antara matahari dan juga bulan dan perlu dalam satu garis lurus. Bagus. Kemudian kita perlu lukiskan garisan bagi membuat sempadan bagi penumbra dan umbra tadi. Macam mana kita nak lukis garis ini? Mula dengan garis tersebut adalah pada bermula bahagian atas matahari bercantum dengan bahagian atas bumi. Kemudian garisan kedua adalah daripada bahagian bawah matahari bercantum dengan bahagian bawah bumi dan seterusnya sehingga ke bulan. Kemudian ada garisan yang perlu disilangkan, iaitu daripada bahagian atas matahari bersambung dengan garisan bawah bumi. Maknanya dia bersambung dengan bahagian bawah bumi. Kemudian seterusnya garisan yang terakhir adalah daripada bahagian bawah matahari disilangkan ke bahagian atas bumi. Maka daripada sini kita dah nampak sempadan penumbra, iaitu yang mana akan berlaku gerhana separa. Kemudian bahagian umbra adalah bulan tertutup sepenuhnya dengan bumi. Tapi alamak, label umbra ini menutup bulan. Jadi kita alih sikit, kita letak ke atas. Tapi kita labelkan, kita letakkan anak panah kat situ supaya kita tahu bahagian umbra adalah yang di mana bulan tertutup sepenuhnya dengan bayang-bayang bumi. Boleh? Bagus. Okey, rumusan kita untuk hari ini ialah pertama, gerhana bulan berlaku apabila matahari, bumi dan bulan dalam satu garis lurus, iaitu bumi di antara matahari dan bulan. Bulan dilindungi bayang-bayang bumi. Gerhana bulan penuh berlaku di kawasan umbra, iaitu gelap penuh. Gerhana bulan separa berlaku di kawasan penumbra, iaitu kawasan gelap separa. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain masa. Terima kasih. Bye.